Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Azamaan daripada kelas DKM 4A. Nombor kad matrik 11 DKM 19 F1011. Hari ini saya dan rakan saya Abu Bakar dan Syamirul ingin membentangkan tentang welding TIG. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar bin Auluddin. Nombor pendaftaran 11 KM 19 F1041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamirul Akmal bin Muhammad Syahril. Nombor matrik 11 DKM 19 F1035. Saya daripada DKM 4A. Okey, dalam video kami ingin menerangkan tentang TIG welding. Okey, first of all, apakah maksud TIG? TIG welding iaitu kimpalan tungsten inert gas, juga dikenali sebagai kimpalan lengkung tungsten gas, iaitu GTAW, adalah haba yang dihasilkan oleh arka elektrik yang dipukul antara elektrod tungsten yang tidak boleh habis dan benda kerja untuk menyatukan logam di kawasan bersama dan menghasilkan kolam kimpalan lebur. Okey, kawasan busur diselimuti perisai gas lengai atau pengurang untuk melindungi kolam kimpalan lebur. Okey, kawasan busur diselimuti perisai gas lengai atau pengurang untuk melindungi kolam kimpalan dan elektrod yang tidak habis digunakan. Prosesnya dapat dikendalikan secara autogenik, iaitu tanpa pengisi. Pengisi iaitu filler atau pengisi dapat ditambahkan dengan memasukkan wayar atau batang habis ke kolam pengalasan yang telah ditetapkan. TIG menghasilkan kimpalan berkualiti tinggi pada pelbagai jenis bahan dengan ketebalan hingga 8 atau 10 mm. Ia sangat sesuai dengan bahan lembaran. Okey, kita ke partner seterusnya. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang langkah-langkah keselamatan kimpalan. Maksudnya memastikan tahap keselamatan yang tinggi sangat penting ketika melakukan aktiviti kimpalan. Jika mengabaikan PPE itu peralatan perlindungan diri. Jika mengabaikan peralatan perlindungan diri dan amalan kerja yang selamat boleh membawa kesan yang serius dan bahkan boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, kita harus mengikut langkah keselamatan untuk melindungi diri kita di tempat kerja. Pertama, langkah-langkah keselamatan, kita perlu memakai pelindung muka, sarung tangan dan apron semasa melakukan kerja kimpalan. Lepas itu, yang kedua pula, pakai kasut keselamatan atau safety boot untuk mengelakkan logam dan barang-barang terjatuh di atas kaki. Yang ketiga, pastikan sambungan kabel kimpalan dan kabel bumi dan dalam keadaan baik, sempurna untuk digunakan supaya tidak berlaku kerenjatan elektrik. Yang keempat, pastikan kerja dilakukan dalam keadaan suasana pengudaraan yang baik dan selesa. Dan yang kelima pula, pastikan kerja kimpalan dilakukan jauh dari bahan mudah terbakar. Nanti mudah terbakar takut bengkel tu terbakar sekali. Yang keenam, tutup switch mesin dan matikan pengaliran gas selepas digunakan. Kalau terbuka, nanti akan berlaku kebakaran juga. Yang ketujuh ini, tolong jangan bergurau senda semasa buat kerja.
Takut jadi apa-apa. Okay. Kenapa mata tungsten tu kena asah dengan betul? Ya, kalau asah macam ni, maafkan saya, asah macam ni, elektrik akan pergi ke current akan pergi ke sana. Dia tak boleh macam ni. Dia kena macam ni saja, satu arah dan ke atas. Macam tu. Biar arus dan satu arah saja. Okey, kita ke part yang seterusnya, iaitu perbezaan antara TIG dan MIG. MIG dan TIG kimpalan adalah dua jenis kimpalan ARCA menggunakan elektrod logam dan gas lengai sebagai perisai daripada pengoksidaan pada suhu tinggi. Kedua-dua jenis kimpalan agak mudah dipelajari dan proses kimpalan boleh dilakukan pada semua bahan biasa. Okey, terdapat beberapa perbezaan antara MIG dan TIG. Okey, yang pertama, dalam kimpalan MIG, elektrod yang digunakan pada dasarnya adalah logam yang sama yang dikimpal, manakala dalam TIG adalah khusus elektrod tungsten. Okey, yang seterusnya, elektrod kimpalan MIG boleh digunakan dan fungsi sebagai pengisi, manakala elektrod TIG tidak boleh habis dan pengisi perlu disediakan secara luaran. Okey. Gas perisai, poin yang seterusnya. Gas perisai yang digunakan dalam MIG adalah argon, kadang-kadang bercampur dengan karbon dioksida, di mana TIG hanya menggunakan gas argon sahaja. Okey. Seterusnya, kimpalan MIG digunakan untuk alloy bukan ferrous, tetapi boleh digunakan untuk kimpalan keluli, manakala kimpalan TIG boleh digunakan untuk sebarang logam. Okey, poin seterusnya, kimpalan TIG memerlukan kepakaran kerana kerumitan dan toleransi yang lebih ketat untuk dikekalkan. Sementara itu, kimpalan MIG lebih mesra pengguna. So, senang digunakan. Okey, terakhir, kimpalan TIG lebih bersih daripada kimpalan MIG dan melibatkan pencemaran yang kurang. Okey, kita akan terangkan tentang prosedur equipment. So yang pertama adalah, dalam equipment adalah power source. Power source adalah untuk menghidupkan arka elektrik yang dibuat antara bahan asas dan bahan asas elektrod tungsten. Dia mengalirkan output yang mencukupi untuk memastikan arka disekat, dan terdapat dua kategori power source, iaitu AC dan DC. Yang kedua adalah tungsten electrode holder. Ia adalah untuk membekalkan kuasa elektrik dan menyalurkan gas Yang ketiga adalah silinder gas. Silinder gas adalah tolok tekanan yang untuk menyejukkan gas dalam silinder. Dia juga adalah pengatur gas dan dia menyalurkan gas dan kita juga boleh mengikut kesesuaian gas yang kita ingin guna. Dan dia juga adalah tempat untuk membuka dan menutup berapa banyak keperluan gas yang ingin kita guna. Clamp with earth cable. Ia adalah untuk membuat sambungan elektrik antara sumber kuasa dan bahan asas. Tungsten inert gas. Ia adalah untuk menggantikan udara di dalam dekat komponen kimpalan. Okey, akhir sekali kesimpulannya,
industri kimpalan memastikan produktiviti, kualiti, keuntungan dan kekemasan yang lebih tinggi. Proses kimpal telah meningkatkan banyak sektor dan kelebihannya menjadikan kimpalan atau fabrik menjadi industri yang berkembang. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum. Semoga video atau presentation yang kami buat ini diterima oleh ketua jabatan. Assalamualaikum. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.